Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lukman Muhammad untuk Berita TVS. Dan ini tajuk-tajuk utama untuk hari ini. KGC bukan sekadar kad. Lagi RM5 juta untuk Ustef dan Gerak. Jauh Samion dikurnia darjah Panglima Jasa Negara. Bukan hanya sekadar kad, sebaliknya penghargaan kepada warga emas di Bumi Kenyalang. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, pelaksanaan Kenyalang Gold Card KGC nyata bukti langkah bijak kerajaan dalam menghargai jasa dan sumbangan golongan itu dalam merealisasikan kelangsungan pembangunan negeri. Kenyalang Gold Card ini inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu discount card untuk warga yang berumur daripada 60 tahun ke atas. Banyaklah kemudahan-kemudahan yang disediakan di dalam program ini. Ini merupakan program yang belum kalinya diadakan di Malaysia. Tidak ada negeri-negeri lain di Malaysia yang mempunyai program seperti ini. Di bahagian Sarike katanya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah meluluskan sebanyak 9,706 permohonan. Antara manfaat pemilik kad itu ialah rawatan di klinik dan hospital, diskaun penerbangan dan pengangkutan awam, perlindungan insurans serta khairat kematian yang disediakan berjumlah RM3,000. Dalam perkembangan sama, beliau turut mencadangkan agar lebih banyak penglibatan kerjasama permis agar penggunaan KGC dapat diperluaskan. Jadi saya memohon juga kepada Jabatan Kebajikan ini untuk memperluaskan lagi penglibatan supermarket dan sebagainya, outlet-outlet tertentu supaya kemudahan ini dapat dinikmati oleh ramai lagi warga di kawasan Serikit khasnya dan khususnya dan N41 seperti di Tanjung Manis. Mungkin kita akan mengajukan nama-nama outlet perniagaan-perniagaan tertentu untuk disenaraikan di dalam untuk terlibat di dalam program seperti ini supaya mereka, terutama sekali mereka yang di luar bandar, dapat menikmati kemudahan seperti ini juga. Selain itu, menurut Len Talif, penerangan lebih lanjut juga perlu dilakukan supaya lebih ramai warga emas menikmati kemudahan yang disediakan Kerajaan Sarawak. Di kemudahannya yang telah diumumkan tadi, banyak kemudahan dan manfaat bagi warga emas yang macam kami. Yang saya bersyukur kerana inilah peluang keemasan dan jarang kali didapati sebelum ini. Dan kami semua mungkin rasa bangga lah terhadap apa yang kami dapati pada hari itulah. Jadi saranan saya bagi yang belum lagi menerima, jadi berusahalah dan bersungguh dan mudah ini rebutlah peluang ini untuk kebaikan kita bersama masa tua. Bagaikan berada dalam gelap yang kelam. Itu gambaran para usahawan kecil yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Mereka kini boleh menarik nafas lega dengan adanya pelbagai program bantuan khas yang disediakan Kerajaan Sarawak. Antaranya program usahawan teknikal dan vokasional USTEF dan skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS, program gaduan ke arah keusahawanan Gerak. Menerusi skim bantuan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrade dan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, ia ternyata beri peluang kedua kepada usahawan untuk jana semula pendapatan pasca COVID-19. Dapat surat tawaran tu, kami merancang untuk baik pulih apa yang kurang di kedai dari segi peralatan, and then yang mana dah rosak dalam tempoh pandemik yang tadi, and then bayar my staff. Asyik sangka juga lah dalam tempoh lepas tu tiba-tiba dapat call, dapat berita baik. Terima kasih SCDC. Yes. Jadi saya bersyukur pada Mintrade dan juga SCDC lah, ya, dapat membantu IKS seperti kami. Especially dalam keadaan yang tidak menentu, ya, jadi ia mampu untuk memberikan kami suntikan untuk meluaskan lagi produk
I would say the grant would help a lot macam in terms of bila kami tutup time PKP but the rental and all the salary kan still jalan, so I would use that grant to cover up all the previous costs lah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Narudin Majais berkata, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM5 juta untuk membiayai program USTEF dan Gerak. Ia selepas sambutan menggalakkan daripada usahawan kecil dan sederhana bagi menghidupkan semula perusahaan selepas terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Program USTEF dengan Gerak tu kita bermula dengan peruntukan about lebih kurang 2 juta bagi setiap program dulu. So total about 4 million. Oleh kerana peruntukan kita hampir habis dari 4 million ya. Jadi oleh kerana juga program tu one of the most very popular program lah among usahawan kecil kita, memohon grant antara 1,000 hingga 20,000 maksimum. Jadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meluluskan tambahan RM5 juta bagi dua program tu. Berarti kita boleh bagi 2.5 juta bagi setiap. Dengan dana tambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan bagi program tersebut ialah RM9 juta. Sementara itu, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bergiat usaha perkenalkan program bantuan usahawan di seluruh negeri. Pengurus besarnya Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir berkata, ia diyakini mampu beri manfaat kepada pembangunan usahawan tempatan. SEDC ingin menyampaikan ruang berita mengenai program-program ini ke setiap pelosok negeri Sarawak, di mana kita tahu bukan semua orang tahu pasal program-program itu. Jadi kita bekerjasama dengan pihak Mintrade menjalankan roadshow yang telah diadakan sejak tahun ini ataupun tahun lepas dah ada katanya. Kita pergiatkan lagi ataupun intensifkan aktiviti-aktiviti ini supaya ianya mencapai kepada jumlah yang kita kehendaki. Sehingga 30 Jun 2020, seramai 106 usahawan muda di bawah program USTEF dan 76 di bawah program Gerak telah mendapat faedah dengan nilai bantuan lebih RM3 juta. Manakala seramai 260 usahawan telah mendapat faedah daripada SPIX dengan nilai berjumlah lebih RM19 juta. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah. 2 bot nelayan Vietnam dengan rampasan bernilai RM2.5 juta berjaya ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM wilayah Sarawak. Menurut Pengarah Maritim Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan, bot terbabit ditahan oleh kapal KM Seri Aman kira-kira jam 12.30 pagi pada 12 Ogos lalu. Bot ditahan pada jarak lebih kurang 225 batu nautika di utara Tanjung Pok ketika kapal KM Seri Aman melaksanakan Op Naga Timur di sekitar perairan tersebut. Penahanan dibuat semasa bot sedang leka merompak hasil laut negara dengan cara tunda ganding bersama. Awak-awak yang seramai 20 orang juga tidak mempunyai sebarang pengenalan diri, tetapi daripada percakapan kita sedia maklum yang kedua-dua bot adalah daripada Vietnam, menceroboh dan menangkap ikan secara haram di perairan Malaysia. Jadi dua bot ni, satu bot mempunyai 17 awak-awak dan satu bot lagi mempunyai 3 awak-awak. Okey, berumur lingkungan 24 hingga 53 tahun. Okey, anggaran nilai rampasan setelah kita teliti daripada hasil tangkapan ikan yang dibawa dan juga vessel melebihi 2.5 juta bagi kedua-dua bot. Jadi ikan yang kita periksa terdapat lebih kurang 40 tan banyak ikan yang ada dan juga 1 tan ikan baja, manakala anggaran minyak yang dirampas adalah sebanyak 13,000 liter.
Kesemua yang ditahan telah diiring masuk ke JT APMM Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Komtas Kuching dan telah menjalani ujian saringan COVID-19 di Klinik Kesihatan Jalan Masjid Kuching sebagai langkah berjaga-jaga. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana tidak mempunyai sebarang dokumen yang sah untuk menangkap ikan di perairan negara yang boleh membawa hukuman denda sehingga RM6 juta atau penjara sehingga 2 tahun kepada tekong dan manakala kru boleh didenda RM600,000 setiap seorang atau penjara sehingga 2 tahun dan vesel mereka akan dilucutkan hak. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM telah berjaya menahan 2 buah bot nelayan asing yang menggunakan nombor pendaftaran palsu melakukan aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan negara. Dalam kejadian ini, seramai 20 orang nelayan Vietnam termasuk tekong ditangkap. Salah saya Safian bersama jurukamera Muhammad Gusti Nurambia untuk TVS. Ini perkembangan COVID-19 di Sarawak. Tiada kes positif dilaporkan pada hari ini dan jumlah keseluruhan kes positif kekal sebanyak 682 kes. Setakat ini juga jumlah kluster yang masih aktif adalah 7 dan melibatkan 62 kes. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini kekal seramai 659 orang. Hari ini sebanyak 2 PUI baru dilaporkan dan 1 kes masih menunggu ujian makmal. Politeknik Mukah kini dalam persiapan untuk mendapatkan pengiktirafan Suruhanjaya Akreditasi dan Persijilan Asia Pasifik APACC. Menurut pengarahnya, Dullah Muluk, langkah seterusnya akan dibincang bersama Politeknik Kuching yang sebelum ini terima pengiktirafan yang sama. Ya, kita akan minta bantuan orang dari segi macam mana untuk mencapai apa yang perlu kita buat dan saya rasa poli-poli lain pun yang banyak mendapat gold medal pun ramai banyak poli yang telah mendapat pengiktirafan APEC. Dullah berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Dalam perkembangan lain, Politeknik Mukah telah menerima sumbangan sebuah bas berkapasiti 25 tempat duduk dan busana kebudayaan daripada Kerajaan Sarawak yang bertujuan untuk menggalakkan para pelajar untuk menyertai aktiviti kurikulum dan memudahkan pergerakan pelajar. Tujuan kunjungan kami melawat Ketua Menteri Sarawak adalah untuk mengucapkan terima kasihlah di atas sumbangan sebuah bas kapasiti 25 seater yang akan diperoleh pada September 2020 ini dan ada sumbangan busana kebudayaan untuk pelajar-pelajar Politeknik Mukah. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion hari ini dikurniakan darjah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk. Darjah kebesaran itu dianugerahkan sebenar Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah. Bekas Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Wira Zamros Muhammad Zain pula dianugerahkan darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Turut menerima darjah Panglima Setia Mahkota ialah Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Pakej Sia Sitok yang diperkenalkan Sarawak Tourism Board STB mampu lonjak industri pelancongan negeri sekaligus menjadi pakej percutian yang terbaik untuk rakyat Sarawak. Perkara itu didedahkan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah pada sidang media kempen Sia Sitok Sarawak pada Isnin. Menurutnya, ia turut diwujudkan bagi menghargai jasa dan sumbangan petugas Barisan Hadapan ketika memerangi COVID-19. Sarawak Tourism Board, Sarawak Tourism Federation telah mengatur satu pakej yang cukup menarik untuk Sarawak dan juga
juga the frontliners who have helped us semasa lockdown. Jadi dengan 30 package yang disediakan pada kadar separuh harga seperti apa daripada apa yang disediakan sebelum ini. Tapi ia tidak akan diadakan untuk selama-lamanya karena makan subsidi yang besar daripada Sarawak Tourism Board. Pakej Sia Sitok bakal memberi pengalaman terbaik kepada pengunjung untuk melakukan aktiviti percutian yang terdapat serta menjadi tarikan di Kuching, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Mulu. Polis dan masyarakat berpisah tiada, terutama dalam usaha sama membenteras jenayah. Masing-masing saling memerlukan. Kata rumpakan Tan Sri William Mamanikom dengan menggunakan kepakaran, teknologi dan peralatan yang dimiliki agensi-agensi, persatuan dan NGO, pihak polis dapat menggerakkannya ke arah merealisasikan pencegahan jenayah dengan lebih berkesan. Menerusi konsep ini, masyarakat turut sama memainkan peranan dalam menentukan strategi dan terlibat secara langsung dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman di kawasan mereka. 2 nelayan hilang selepas perahu yang dinaiki mereka karam di Sungai Long Atun, kira-kira 235 km dari Bandar Marudi pada Sabtu. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri, mangsa Edwin Jala dan Frankie Setiawan Jena dikatakan hanyut di bawah arus deras sebelum hilang. Terdahulu, perahu yang dinaiki kedua-dua mangsa bersama 3 rakan lain terlanggar batu sebelum pecah di sungai berkenaan kira-kira jam 9.30 malam. 3 rakan mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri. Ekoran lokasinya yang jauh di pedalaman dan perlu melalui jalan pembalakan, sepasukan 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi hanya dapat tiba kira-kira jam 5.10 petang Ahad. Sebelum pasukan itu tiba, operasi pencarian awal telah dijalankan bermula pukul 6.30 pagi Ahad melibatkan kaki tangan sekolah kebangsaan Long Atun selain sekumpulan penduduk dari kampung Long Atun dan kampung Long Nuah. Baik, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.